Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halikum jami'an? Alhamdulillah. Hari yang ke-13 kita semua duduk di rumah atas langkah berjaga-jaga atas wabak yang berlaku sekarang ni. Jadi mak harap semua anak-anak Seri Halul Insan berjaga-jaga, duduk di rumah, sabar. Mungkin Allah uji kita sementara ni. Sebenarnya banyak hikmah yang boleh dapat daripada, walaupun kita nampak macam di negara lain ada banyak kematian berlaku, sedangkan kita di rumah kita ada kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, makan bersama keluarga. Ada yang juga baca Iqra bersama-sama, lepas tu ada yang hafaz surah kan. Sebenarnya setiap apa yang ujian Allah bagi tu mesti ada 1000 kebaikan sebalik ini. Walaupun buatkan kita rasa, salah satunya bila kita nampak ujian di tempat orang lain, kita jadi rasa ihsan tu ada. Jadi bila kita rasa ihsan tu, jadi kita dah timbulnya rasa kasih sayang antara sesama umat Islam. Jadi itu yang paling Allah suka, bila kita mendoakan dalam keadaan orang tu tak tahu pun kita mendoakan dia. Tapi maksudnya kita nampak yang kita ni ambil berat tentang sesama umat Islam kita. Jadi alhamdulillah, Wak Lima buat okay, alhamdulillah. Sebenarnya Wak Lima tak biasa sangat buat video macam ni, tapi ya, untuk menyampaikan amanah, yang memikirkan setiap hari, memikirkan kaifa imanukum apabila kamu berada di rumah. Apa khabar iman kamu, iman Mak Limah juga, macam mana istiqamah dalam keadaan tiada siapa yang mengingatkan ataupun tiada suasana yang mengingatkan kita. Jadi kita sendiri yang perlu mencari sesuatu yang buat kita lebih dekat dengan Allah, lebih kita ingat kepada Allah. Jadi hari ni Mak Limah buat video ni menyampaikan amanah untuk teruskan mengajar awak mengenali siapa Rabb kita, siapa pencipta kita, siapa yang mengizinkan segala apa yang berlaku sekarang ni berlaku. Semua itu atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita bernafas sekarang, sedangkan Mak Limah cakap depan kamera ni pun di atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tanpa izin Allah, Mak Limah tak ada kat sini untuk bercakap. Jadi untuk minggu ni Mak Limah akan minggu ni kita akan setiap minggu kan kita akan ceritakan tentang Asmaul Husna Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita dah sampai Allah Al-Wahhab yang memiliki karunia, dan juga Allah Ar-Razzaq yang memberi rezeki. Jadi pertama sekali Mak Emah nak cerita tentang Allah Al-Wahhab. Okay, Mak Emah ada ID kat sini, ada letak kat sini kalau boleh nampak. Jadi Allah Al-Wahhab ni Allah yang maha memberi rezeki, memberi karunia, iaitu memberi kita segala nikmat tanpa kita minta. Salah satunya adalah apa yang awak nampak sekarang ni. Biasanya kalau setiap pagi Mak Emah akan tanya, nampak tak? Mak Emah akan tanya apa nikmat terbesar yang awak nampak pada hari ini. Biasanya muka depan yang biasa jawab macam Faik, Ruqayyah, lagi siapa jawab? Haris. Yang akan jawab ibu bapa, nikmat bernafas, nikmat tangan. Banyak lagi lah yang jawab, memang tak lupa pun. Jadi salah satunya nikmat udara, bernafas, nikmat melihat. Cerita pasal satu makhluk Allah ni yang bernama mata. Mata ni awak tengok kecil je kan? Dua mata ni, tak payahlah, tengok sini dah. Dua mata ni, mata kecil ni lebih hebat daripada kamera, lebih hebat daripada segala ciptaan manusia. Kerana apa? Tiada siapa yang boleh menciptakan sesuatu yang sebab ciptaan Allah. Satu matanya boleh melihat sejauh mana awak mampu. Satu matanya boleh lihat keluasan besarnya nikmat melihat dunia. Macam mana berlaku sekarang ni, kita Allah uji dengan duduk di rumah. Jadi kita tak dapat dah nak main kat luar, tak boleh. Nak pergi keluar sesuka hati, tak boleh. Memang nak jogging pun tak boleh. Jadi semua tu buatkan kita berfikir semula, apa nikmat yang Allah bagi selama ni. Allah yang maha memberi
karunia tanpa diminta. Kita ada dua, memang cakap ada dua, memang pernah cakap banyak kali kat perhimpunan, ada dua takdir yang Allah bagi. Satu takdir yang boleh diubah, satu takdir yang tak boleh diubah. Takdir yang tak boleh diubah adalah keluarga awak, mak ayah awak, adik awak siapa, kakak awak siapa, abang awak siapa. Semua tu tak boleh dipilih. Sebab itu dinamakan takdir. Takdir kodok dan qadar. Takdir adalah kodok dan qadar Allah yang Allah tentukan untuk kita. Takdir. Awak nampak terbalik. Tak apalah. Jadi takdir yang boleh diubah adalah macam mana, bilakah kita, ataupun macam mana kita nak ubah diri kita ke arah lebih baik, ataupun stay je perangai kita sama. Sebab Allah takkan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan dia mengubah nasib dia sendiri. Jadi takdir yang kedua ni boleh diubah. Sebab apa? Sebab kita yang decide, kita yang membuat keputusan sama ada kita nak ubah kita jadi lebih baik, ataupun takat ni je lah ilmu aku, takat ni je lah aku belajar, tak apalah, biarlah nakal sekarang ni. Padahal sebenarnya Allah bagi peluang kat kita setiap hari kita bangun untuk bertaubat kepadanya, untuk bertemu dengannya, untuk memohon ampun kepadanya. Dan juga Allah Al-Wahhab yang memberi ni kaitan juga Allah Maha Adil di atas semua makhluknya. Sedangkan haiwan pun sebenarnya Allah dah tentukan rezeki kat atas dia. Contoh macam ada anak murid muklimah yang sangat suka kucing kan. Rezekinya melalui awak beri makanan kat dia, dia pun dapat makan. Jadi setiap makhluk yang Allah ciptakan, setiap kejadian yang berlaku itu mesti yang telah disusun. Maksudnya Allah itu Maha Adil. Atas kehidupan kita pun Allah Maha Adil. Kenapa memang cakap macam tu? Sebab kita mungkin kalau kita dalam kehidupan yang sederhana, contoh kita rasa macam kawan kita lebih baik daripada kita, ada segala apa yang kita ada. Tapi sebenarnya bila kita ada apa yang kawan kita ada, mungkin kita menjadi sombong, mungkin kita jadi takabur dengan apa yang Allah bagi tu. Tapi bila Allah bagi kita sederhana, kita jadi hamba yang sangat bersyukur atas nikmat Allah. Kita jadi membantu orang yang susah sebab kita tahu keadaan susah tu macam mana, sebab kita pernah susah. Jadi sebenarnya Allah itu sangatlah adil di atas seluruh makhluknya di muka bumi ini. Bukan sekadar manusia, bahkan haiwan pun Allah ciptakan sangat adil sebenarnya. Cuma kita sentiasa bersangka baik. Yang pertama, bersangka baiklah kepada Allah. Yang kedua, bersangka baiklah kepada setiap makhluknya. Yang ketiga, bersangka baiklah di atas takdir yang Allah menentukan. Dari situlah merasakan sayangnya Allah kat kita, bila kita sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kasih sayang Allah ni boleh terlihat masa kita tertanya-tanya mana kasih sayang Allah tu. Allah pun kita tak nampak. Tapi sebenarnya kita diciptakan ni daripada rahim ibu awak pun sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah. Sebab apa Allah pilih kita, manusia yang hina ni, jadi dijadikan sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan di antara yang dipilih adalah kita yang ada masa yang sedang melihat video ni ataupun yang sedang bercakap ni. Maksudnya Allah pilih kita sebagai khalifah Allah yang dikatakan dalam Al-Quran, yang ditanya oleh malaikat, kenapa Allah memilih manusia yang berlaku pertumpahan darah menjadi khalifah di muka bumi ini, kan? Tapi Allah kata apa? Allah kata, sungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Terusnya Allah Ar-Razzaq. Allah Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Memberi rezeki macam mana Muhammad cakap tadi, Allah Ar-Razzaq maha memberi rezeki ni, setiap makhluk yang Allah ciptakan mesti ada rezeki dia masing-masing. Memberi rezeki kepada seluruh makhluknya dengan bersifat adil. Jadi kita tak payah fikir jauh lah. Kalau kita nak rasa manusia takkan puas dengan apa yang dia ada. Macam mana Muhammad ceritakan Korun dulu tu kan. Baik kali dia cerita pasal Korun yang apa tu, berharapkan apa tu, doa kat Allah, dia minta kekayaan yang besar. Dia minta bila dia ada duit, ada ni, dia boleh sedekah, dia boleh beri orang kesenangan juga. Tapi bila Allah bagi dia apa yang dia minta, bukan apa yang dia perlu, apa yang dia minta,
dia jadi sombong, dia jadi bongkak. Akhirnya Allah murka atas perbuatan dia tu. Allah hancurkan kerajaan dia, tertimbus dengan dia sekali, harta dia sekali. Jadi daripada kisah tu pun kita dapat satu hikmah di sebaliknya. Allah ni lebih kenal kita berbanding kita mengenali diri sendiri. Sebab Allah lebih kenal hamba dia, sebab dia yang menciptakan kita. Dia yang menentukan siapa mak ayah kita. Dia yang menyusun takdir hidup macam mana yang awak hadap. Jadi kita kena bersyukur atas nikmat apa yang Allah bagi. Ayat Ibrahim ayat 7, ayat panjang tapi mak tekankan tentang la in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur atas nikmat Allah itu, Allah akan menambahkan lagi rezeki dia. Bila dia bersyukur kepada Allah. Jadi bersyukur, kita kena bersangka baik dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah bagi. Seterusnya, la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan kekuatan melainkan di atas kekuatan yang Allah bagi. Jadi Allah lebih suka hamba dia ni yang sentiasa merasakan diri dia banyak kekurangan, banyak yang perlu diperbaiki, merasakan diri dia tu teruk lagi, dan sentiasa tetapi tidak putus asa dengan rahmat Allah. Macam ada seorang anak murid Mak Limah ni, kawan awak lah kan, kalau mungkin dia tahu siapa dia. Jadi dia jumpa Mak Limah, dia kata setiap apa yang awak cakap Mak Limah ambil sebagai nasihat daripada awak juga. Jadi kalau awak nak nasihat Mak Limah, nak tegur ke, memang sangat berlapang dada, sangat terbuka hati bila awak nak tegur ataupun nak cerita, nak minta nasihat. Memang sangat terbuka hati bila awak datang jumpa Mak Limah. Jadi seseorang pelajar Mak Limah ni, tak sebut nama, datang jumpa Mak Limah, kata, Mak Limah, saya ni tak tahulah, saya rasa diri saya ni nakal, semua tak suka saya ni teruk. Tapi datangnya mengaku di depan Mak Limah tu buatkan Mak Limah rasa lebih lagi nak nasihat dia. Jadi buatkan Mak Limah rasa gembira. Dia datang untuk beritahu, menyatakan apa yang dia rasa keadaan situ. Mak Limah sebagai manusia pun merasa gembira bila ada seseorang melapang dada, rasa terbuka hati untuk membantu, lagi nak membantu. Bila dia cakap macam tu, Mak Limah sebagai seorang muslim merasa macam tu. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita mengaku diri kita depan Allah yang kita ni tak ada apa-apa, kita ni sentiasa buat dosa, tapi sentiasa beristighfar dan kembali kepada Allah, tidak putus atas rahmatnya, dia tidak putus asa di atas rahmatnya, sentiasa kembali kepada Allah. Walaupun setiap hari buat dosa lagi, ni buat dosa lain, esok buat dosa lain, esok dosa mata, esok lagi dosa tangan, esok dia dosa kaki, tapi sentiasa bertaubat kepada Allah. Setiap kali sebelum tidur tu istighfar dulu, sebab takut dengan ya Allah, aku tidur ni, kalau aku esok tak bangun ni, macam mana aku jumpa Allah. Istighfar sebelum tidur, walaupun dia banyak dosa, dia sedar, itu lebih baik berbanding yang mengaku diri dah baik dan mengaku, aku ni ahli syurga rasanya, solat dah 5 waktu, ahli syurga ni rasanya, ni aku tak ada perlu apa, aku ni dah baik dah ni. Bila tahu, tanya kawan solat tak semalam, tak solat, rasa macam diri lebih baik tu. Padahal sebenarnya itu kita dah ada sifat takabur, kita dah ada sifat sombong, kita dah merasakan aku lebih mulia daripada yang lain. Kita tak boleh lupa musuh kita, Iblis, dikeluarkan daripada syurga atas sebab ana khairum minhu. Dia mengatakan, aku lebih baik daripada kamu semua. Aku lebih baik daripada kamu semua kerana aku diciptakan daripada api. Kamu Nabi Adam diciptakan daripada tanah, aku tak nak sujud kepada ni. Jadi atas sebab kesombongan dia tu, dia dikeluarkan daripada syurga. Itu kita nampak kesombongan tu sebenarnya kemuliaan yang kita mengaku atas diri sendiri tu kadang-kadang sebenarnya bahaya juga untuk kita. Jadi jangan pernah rasa putus asa terhadap Allah. Sebenarnya bila kita rasa kita tak baik lagi, sebenarnya kita rasa kita masih kena baiki lagi, itu adalah peluang untuk awak. Sebab apa? Mak cakap setiap hari, Mak cakap pintu taubat tu terbuka seluas langit dan bumi selagi belum kiamat. Jadi peluang istighfar nak bertaubat selagi awak masih hidup, selagi awak masih berpeluang melihat ahli keluarga awak, selagi awak dapat melihat mak ayah awak, minta maaf. Bila buat salah, Mak cakap, kata minta maaf terus. Buat salah kat mak ayah awak, terus minta maaf. Awak kena biasakan diri untuk minta maaf kat mak ayah awak. Sampai Mama takut kalau awak tak biasa minta maaf dari kecil, besar nanti awak malu nak minta maaf. Jadi biasakan diri bila buat salah kat mak ayah tu terus minta maaf. Merajuk adalah salah satu
bukan adab yang baik dengan ibu bapa. Jadi merajuk tu memang rasa tak patutlah untuk awak buat bila awak sendiri yang buat salah. Jadi memang cakap kalau buat salah dengan ibu bapa, lagi-lagi bila awak dekat rumah, awak setiap hari berjumpa dengan orang yang sama, orang yang memasakkan awak. Awak patut bersyukur bila ada yang menjaga makanan awak, kasih sayang ayah yang menyediakan rumah, yang mencari duit, yang mencari nafkah, yang menyediakan segala pakaian awak daripada duit hasil kerja mak ayah awak yang bekerja keras untuk awak. Jadi itu pun dah kira nikmat terbesar yang awak ada, yang orang lain tak ada. Sebenarnya tak semua ada nikmat yang awak ada ni. Kalau awak tengok daripada sekarang dulu memang selalu cakap pasal Palestin, Syria. Sekarang kat negara kita pun ada yang ahli keluarga dia meninggal dunia. Ahli dah lama tak jumpa mak ayah dia sebab mak ayah dia doktor frontliner yang bantu orang yang dalam kesakitan. Jadi kita sekarang pun sebenarnya setiap hari, setiap saat, setiap waktu adalah peluang untuk kita bersyukur, peluang untuk kita kembali kepada Allah, peluang untuk kita bersyukur atas nikmat yang Allah bagi. Bila kita bersyukur, kita sendiri rasa gembira. Awak gembira tak bila mak awak belikan awak sesuatu, masakkan awak sesuatu, yang masakkan awak makanan yang awak suka, mesti gembira. Jadi itu sebenarnya simbol, sebenarnya tadi kasih sayang mak ayah awak. Jadi bila awak buat macam tu, awak akan rasa gembira bila orang-orang buat sesuatu kat awak. Jadi begitulah juga sama, bila awak melakukan kebaikan, awak sangat melapangkan bila awak gembirakan mak ayah awak, Allah redha ke atas awak. Jadi Allah redha atas seluruh ahli keluarga awak. Jadi sentiasa bercari sesuatu kebaikan yang boleh menggembirakan mak ayah awak. Terutama sekali sepanjang cuti Pasukan Lahir Lama ni, bukan untuk awak je yang nasihat ni, Mu'alimah cakap untuk nasihat untuk diri sendiri, Mu'alimah juga. Jadi Mu'alimah pun banyak kekurangan, Mu'alimah pun banyak benda diperbaiki. Jadi jangan putus asa atas rahmat Allah. Mu'alimah adalah 10 tahun, 20 tahun, 10 tahun awak akan datang, mungkin 15 tahun awak akan datang. Jadi Mu'alimah pernah ada dalam tempat awak, Mu'alimah pernah membesar atas semua awak. Mu'alimah mulai lahir bukan terus besar macam ni, bukan terus menjadi guru, tak. Mu'alimah menghadapi apa yang awak menghadapi. Jadi sebagai mu'alimah, sebagai guru awak, menasihatkan supaya umur awak kecil ni latih untuk sentiasa minta maaf dan ucap terima kasih kepada ibu bapa awak. Sebab tiada siapa yang dapat membalas jasa sebesar jasa mak ayah awak. Takkan awak dapat balas sekalipun. Macam mana mu'alimah cerita tentang Uwais Al-Qarni yang dia angkat mak dia pergi tawaf, buat tawaf kan. Dia latih dengan bawa anak lembu, yang Mak cerita dulu kan. Jadi bila dia tanya Rasulullah SAW, adakah aku dah membalas kebaikan, maksudnya pengorbanan yang mak ibu aku dah lakukan? Rasulullah kata sedikit sekali pun tak. Sebab apa? Mak ayah awak punya pengorbanan lebih besar daripada awak sangka. Jadi sebelum awak merajuk tu, sebelum awak nak muncung muka, sebelum awak nak menjawab tu, ingat sekali kebaikan awak. Awak lahir daripada rahim siapa, awak pakai menggunakan atas usaha titik puluh siapa. Jadi awak sebelum awak melakukan sesuatu, awak rasa puas, gembira sebab dah sakit hati ibu ayah awak ingat segala kebaikan dia. Awak gembira bila lakukan hati orang yang sangat menyayangi awak. Jadi itulah orang pesan. Sebab orang pesan banyak sangat pasal ibu bapa ni, sebab awak sekarang ni berada di rumah. Jadi redha Allah terletak di atas redha ibu bapa. Awak nak jadi baik, jaga hubungan dengan mak ayah. Tak jauh, tak lari mana pun. Tak payah awak nak pergi haji, tak payah awak nak pergi jihad ke perang. Ada mu'alimah cerita, ada seorang anak mu'alimah cakap, saya nak baik, saya pergi perang je, masuk syurga terus. Tak payah nak taubat, tak payah nak apa, terus masuk syurga. But everyone have their own way. Semua orang ada jalan masing-masing nak dekatkan diri dengan Allah. Hidayah itu milik Allah. Allah memberi hidayah itu melalui jalan hidup masing-masing. Hidayah tu apa? Hidayah tu cahaya di dalam hati yang buatkan kita nak berubah jadi baik. Tapi masing-masing ada jalan masing-masing. Jadi awak di rumah boleh jadi awak jadi anak yang baik bila awak baik dengan mak ayah awak. Senang je, dekat je mak ayah awak tu, tak jauh dari mana pun. Kalau nak tambah lebih baik lagi, hafal Al-Quran, jaga solat. Lagi orang pesan banyak-banyak jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan mak ayah awak. Bila jaga hubungan dengan Allah dengan mak ayah awak, Allah jaga awak.
Allah jaga ahli keluarga awak. Jadi tu je pesan maklimah. Kat rumah jaga adik-adik, siapa yang ada adik tu teruskan menjalankan perintah Allah Subhanahu Taala. Macam ni orang cakap, walaupun kita cuti, ibadah tak cuti, sebab musuh kita yang kita tak nampak tu takkan pernah berehat, tak pernah kenal kita berehat. Kita duduk rumah, kita banyak tak sekolah kan, kita tak pergi sekolah, kita macam dikira banyak cuti lah awak kan. Tapi syaitan tak pernah kenal arti cuti atau apa, cuti atau penat. Jadi jangan pernah awak penat untuk berzikir dan kembali bersalawat kembali kepada Allah. Okey, sampai situ saja pesanan maklimah. Jaga Allah, jaga hubungan ibu bapa, Allah jaga awak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.